Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam Berita Borneo Today TV malam ini. Anda bersama saya, Salvinus Saribul. Sabah merekodkan kes kematian pertama COVID-19 di Hospital Tawau. Sabah merekodkan kematian pertama kes COVID-19 di Hospital Tawau membabitkan seorang lelaki berusia 58 tahun hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi akaun Facebooknya mengesahkan pesakit berkenaan meninggal dunia pada 6.27 petang tadi. Pesakit yang dikenali Muhammad Bartuk adalah peserta perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur dan yang pertama disahkan positif COVID-19 di Sabah. Mangsa demam pada 3 Mac dan kemudiannya ditahan di Hospital Tawau sejak 9 Mac lalu dan disahkan positif COVID-19 2 hari selepas itu. Dengan ini, jumlah kematian direkodkan di Malaysia akibat COVID-19 bertambah kepada 3. Selasa lalu, 2 kematian direkodkan membabitkan peserta perhimpunan tabligh berusia 34 tahun di Johor dan pastor berusia 60 tahun di Sarawak. Untuk hari ini, Sabah merekodkan 7 lagi kes baharu positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 119 kes setakat hari ini. Pertambahan kes baru itu menunjukkan penurunan dalam tempoh 2 hari berturut-turut di mana semalam hanya 9 kes baharu direkodkan berbanding pada Rabu yang mempunyai 21 kes baharu. Sabah mencatatkan 7 kes positif baharu COVID-19 hari ini menjadikan 119 kes kesemuanya. Bagi membendung penularan virus itu, Kerajaan Sabah melarang mana-mana peserta Ijtimak Tabligh Dunia Zon Asia 2020 yang diadakan di Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia daripada masuk ke negeri ini selama 14 hari bermula hari ini. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan berkata beberapa langkah lain turut diambil, iaitu penutupan semua terminal bas awam. Selepas didapati masih ramai penduduk ingkar dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa sehingga 31 Mac. Kerajaan negeri juga telah melakukan proses pembersihan dan penyahkuman mengikut prosedur operasi standard Kementerian Kesihatan Malaysia di 36 premis dan bangunan kerajaan negeri bermula 15 hingga 20 Mac lalu. Kerajaan turut memantau bekalan makanan di negeri ini dan disahkan tiada kekurangan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha menitahkan seluruh rakyat Malaysia agar patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan untuk mengekang penularan wabak coronavirus. Dalam perutusan khas yang disiarkan di televisyen malam ini, Seri Paduka bertitah orang ramai tidak perlu keluar dari rumah kecuali jika mempunyai urusan penting yang perlu dijalankan. Kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak agar rakyat semua mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Saya juga minta batalkan hasrat untuk balik kampung. Jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Kepada ibu bapa pengantin, saya nasihatkan tangguhkan dahulu majlis kenduri sehingga keadaan beransur pulih. Saya nasihatkan juga agar rakyat jangan panik kerana bekalan barang keperluan telah dijamin cukup oleh pihak kerajaan. Rakyat juga jangan suka menyebar berita palsu. Dan yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Kerap membasuh tangan, guna hand sanitizer dan pakai topeng muka serta amalkan penjarakan sosial ataupun social distancing. Marilah kita bersama memainkan peranan membantu membendung wabak ini, insya-Allah.
Kerajaan memutuskan untuk menggerakkan Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula Ahad ini bagi memastikan rakyat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa sehingga 31 Mac depan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, askar terpaksa digunakan selepas didapati masih ramai rakyat yang ingkar kepada arahan untuk duduk di rumah. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi kita yakin dengan bantuan daripada pihak tentera, kawalan lebih lagi boleh dapat dilaksanakan dan kita berharap rakyat akan terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata masih ramai rakyat yang tidak mempedulikan arahan pihak polis menyebabkan bantuan tentera terpaksa digunakan. Misalnya semalam didapati ada kumpulan yang secara bebas bermain di tapak permainan, ada yang membawa anak ke taman permainan kanak-kanak. Ada juga yang berada di restoran makan bersama kawan-kawan dan sebagainya walaupun diarahkan oleh pihak polis untuk bersurai, masih ada lagi yang gagal mematuhi arahan polis, tegas beliau. Beliau turut kesal kerana masih ramai menyebarkan berita palsu, kononnya darurat akan diisytiharkan dan kononnya helikopter tentera akan menyembur racun pembunuh virus pada tengah malam. Sikap masyarakat yang masih gemar keluar pada waktu malam menunjukkan tahap pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung wabak COVID-19 masih di tahap rendah. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan berkata, hasil tinjauan sekatan jalan raya semalam menyaksikan ratusan pemandu kenderaan masih berlegar di laluan putatan menuju ke Kota Kinabalu meskipun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan masuk hari kedua. Apa yang kita lihat di sini adalah kesedaran orang awam tentang penyakit ini begitu rendah sekali. Mereka seakan-akan tidak mempeduli tentang bahayanya penyakit coronavirus ni. Walaupun sudah ramai yang semakin hari semakin ramai yang terdedah kepada penyakit ini, bahaya wabak ini. So PDRM akan melibatkan usaha lagi untuk memastikan banyak operasi-operasi sebegini untuk memastikan orang ramai mempunyai kesedaran lah. Kita akan terus menasihatkan mereka. Beliau berkata demikian selepas menghadiri operasi sekatan jalan raya di laluan putatan menuju ke Kota Kinabalu malam tadi. Turut hadir Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim. Datuk Mazli berkata kebanyakan pengguna jalan raya ketika ditemui memberikan alasan mempunyai urusan di pusat bandar, kerja shift malam dan juga terpaksa bergegas ke hospital. Jelasnya pada peringkat awal ini, pihak PDRM akan menasihati dan memberi teguran kepada masyarakat agar mereka akur dengan perintah yang dikeluarkan. Di Tawau, polis giat melancarkan operasi bagi memastikan Perintah Kawalan Pergerakan dipatuhi. Salah satu di antara tim kita akan letak di tempat awam ya. Misal kata di Terusan di Tawau sini. Satu kumpulan polis dengan PJ nanti akan berada di tempat tersebut untuk memberi nasihat pada mulanya sehingga kalau mereka ingkar kita akan gunakan peruntukan undang-undang yang lain khasnya Seksyen 186 Kanun Keseksaan ya, iaitu ingkar kepada arahan pejabat awam. Menurut Ketua Polis Tawau, ACP Peter Umbuas, suatu pasukan khas yang dianggotai beberapa agensi seperti Majlis Keselamatan Negara, Angkatan Pertahanan Awam, Majlis Perbandaran Tawau dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah turut ditubuhkan. Ia bertujuan melakukan pemeriksaan bagi memastikan tiada aktiviti dijalankan di premis atau rumah ibadah. Setakat ini, pihaknya belum menerima sebarang laporan polis berhubung keingkaran mematuhi perintah tersebut. Jabatan Kesihatan Labuan terpaksa mendapatkan bantuan polis untuk membawa seorang warga emas yang enggan menjalani ujian saringan COVID-19 semalam. Lelaki berusia 68 tahun itu adalah kontak rapat pertama anaknya yang menghadiri perhimpunan jemaah tabligh di Masjid Seri Petaling, Selangor hujung bulan lalu.
Dia dikehendaki menjalani ujian dan kuarantin 14 hari di Hospital Labuan, namun enggan hadir secara sukarela meskipun sudah beberapa kali diarah berbuat demikian. Kedegilannya memaksa sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan pergi ke rumahnya di Taman Mutiara, Sungai Beduan, Bebuluh, Labuan kira-kira 4 petang semalam dan membawanya ke Hospital Labuan. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Muhammad Farid Ahmad berkata seorang pegawai dan 2 anggota polis memberi bantuan kepada pihak hospital dan menggunakan kekerasan secara minimum mengikut Seksyen 15-2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Katanya anak warga emas itu kini sedang menjalani kuarantin di hospital berkenaan. Beliau berkata lelaki itu berjaya diserahkan kepada pasukan perubatan untuk menjalani ujian COVID-19 dan perintah kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin Hospital Labuan. Video lelaki berkenaan dibawa keluar dari rumah oleh polis dan petugas perubatan turut tular di media sosial sejak malam tadi. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hari ini mencemar Duli untuk turun padang melihat perjalanan sekatan jalan raya di 3 jalan utama di Ibu Negara. Menerusi video dimuat naik di Instagram rasmi Istana Negara, Al-Sultan Abdullah memandu sendiri kenderaan bagi meninjau keadaan Ibu Negara pada hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan hari ini. Video itu memaparkan Seri Paduka Baginda memandu kenderaan di Lebuh Raya Duta Ulu Klang, Duk. Seri Paduka Baginda bertitah, perhatikan banyak lagi kenderaan di jalan raya, ini sudah tentu tidak petunjuk yang baik dan saya harap ini dapat dikurangkan secepat mungkin untuk kebaikan bersama masyarakat Malaysia khususnya di Kuala Lumpur. Baginda meluangkan masa kira-kira setengah jam di jalan-jalan sekitar Ibu Negara bagi melihat sendiri perkembangan operasi dan menasihati pengguna jalan raya agar mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ia melibatkan beberapa jalan termasuk Jalan Semantan, Jalan Hartamas, Jalan Tun HS, Li, Jalan Lokyu, Jalan Ampang, Jalan Tar, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Ismail dan sekitar Kuala Lumpur City Centre KLCC. Seri Paduka Baginda turut berkenaan meninjau beberapa lokasi tugasan polis di Raja Malaysia membuat sekatan jalan raya. Seri Paduka Baginda menzahirkan ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua petugas yang bertugas membendung wabak COVID-19. Pembatalan banyak penerbangan AirAsia berhad berpunca daripada tindakan syarikat itu menghadkan pergerakan pesawat bermula semalam sehingga 31 Mac depan. Dalam satu kenyataan, AirAsia berkata, semua penangguhan itu bergantung kepada keadaan semasa jangkitan coronavirus COVID-19 di Malaysia. Pelanggan yang terkesan akan dihubungi melalui email atau khidmat pesanan ringkas. AirAsia menggalakkan semua pelanggan mengemaskini maklumat untuk dihubungi melalui aplikasi My Bookings dalam laman web airasia.com untuk memastikan mereka menerima pemakluman. Sementara itu, BTTV tinjauan di lapangan terbang Tawau mendapati jumlah penerbangan dikurangkan kepada 4 penerbangan sehari selepas perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Ia hanya membabitkan perjalanan Tawau Kuala Lumpur dan Tawau Kota Kinabalu bagi penerbangan AirAsia dan Malaysia Airlines, manakala semua penerbangan ke tempat lain dibatalkan serta-merta. Berikutan tindakan mengejut itu, kekeliruan timbul di kalangan penumpang sehingga ada yang hampa kerana terpaksa pulang akibat pembatalan penerbangan selain tidak dibenarkan menaiki kapal terbang. Kalau dalam keadaan begini kami pun akan fikir untuk plan kedua, tapi plan kedua kami terpaksa duduk di madrasah berdua adik-beradik ini daripada Negeri Sembilan. Maksudnya memang tiada keluarga sini lah? Keluarga orang ada tapi di belah Datuk. Yang jelas keluarganya pun masih dalam kuarantin. Itu yang sebenarnya disuruh balik. Keluarganya dia kuarantinkan di Hospital Datuk, makcik dan pakciknya dikuarantinkan, maka mak bapaknya suruh dia balik. Tapi halangan daripada pihak penguasa kata tidak membenarkan. Adanya ada darah Sabahan untuk keluar daripada Sabah. Sementara itu, Maswings dalam satu kenyataan hari ini memberitahu kekerapan penerbangan bagi sektor Kota Kinabalu Labuan dan Labuan Kota Kinabalu dikurangkan daripada 28 kali seminggu kepada 21 kali seminggu bermula esok sehingga 31 Mac ini.
Manakala bagi penerbangan Miri Labuan dan Labuan Miri dikurangkan daripada 35 kali seminggu kepada 21 kali seminggu. Penerbangan Kota Kinabalu, Mulu, Limbang dan Lawas, Kuching ke Mulu serta Tawau ke Tarakan dihentikan sementara. Semua penumpang terjejas akan dimaklumkan oleh Mas Swings. Semua pengurusan masjid utama di Tawau mematuhi arahan larangan sementara terhadap semua aktiviti termasuk solat fardu dan Jumaat. Namun kaki tangan masjid masih bertugas seperti biasa. Tinjauan Borneo Today di masjid daerah berkenaan mendapati semua pintu pagar ditutup. 3 anggota polis turut melakukan pemantauan di perkarangan masjid tersebut bagi memastikan tiada individu yang menunaikan solat di situ. Pengerusi Masjid Al-Kausar Jalan Persiaran Khalid Muhammad Tahir berkata pihaknya mematuhi arahan kerajaan untuk tidak mengadakan solat Jumaat hari ini yang diganti dengan solat Zohor di rumah masing-masing. Situasi sama turut berlaku di Masjid Bandar, Jalan Masjid Tawau yang menyaksikan tiada sebarang aktiviti di rumah ibadah berkenaan. Sebuah lagi masjid utama di daerah ini, Masjid Raya, Jalan Utama turut ditutup kepada orang ramai. Berdasarkan notis yang ditampal pada pagar, masjid berkenaan ditutup sejak 2 hari lalu selaras dengan pengumuman tempoh Perintah Berkurung Pergerakan MCO pada 18 hingga 31 Mac ini. Saudara, terus saksikan kami setiap malam menerusi berita Borneo Today TV bagi mendapatkan paparan berita terkini dan sahih. Saya Salvinus Saribul, Berita Borneo, Lensa Borneo.